Kenapa Perikatan Nasional begitu terdesak sangat nak mengambil alih kerajaan adalah sebenarnya beberapa pimpinan Perikatan Nasional itu sendiri sedang terpalit dengan pelbagai kes mahkamah. Kalau mereka turun ke bawah ceramah, mereka beritahu bahawa mereka berjuang untuk rakyat, mereka sedang membawa suara rakyat, pergilah mabuk, menipu aja semua tu. Yang sebenarnya masing-masing sedang menjaga tembolok sendiri, masing-masing sedang takut dengan kes-kes mahkamah. Mari saya berikan beberapa contoh. Antara contoh pemimpin Pertikaian Nasional yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah adalah Presiden Parti Pribumi Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang berhadapan dengan kes mahkamah melibatkan jutaan ringgit, kes salah guna kuasa, kes rasuah dengan beberapa pertuduhan termasuk kes pengubahan wang haram. Kau ingat dia senang hati ke nak menghadap? Dia tak senang hati, bro. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dia adalah dengan mendesak supaya Perikatan Nasional kembali menjadi kerajaan. Jadi di sini kita nampaklah dengan jelas, tak adalah jujur sangat pun Tan Sri Muhyiddin ni. Diri dia sendiri pun terpalit dengan kes mahkamah. Banyak pula tu pertuduhannya. Dan jumlah yang disabitkan pun banyak. Perbicaraan untuk kes-kes ini masih lagi berjalan. Dan ini serba sedikit meningkatkan keterdesakan Muhyiddin untuk kembali mengambil alih kuasa. Itu pasal kita boleh lihat Pertikaian Nasional ini sentiasa mempertikaikan kerajaan sedia ada. Bukanlah dia pertikaikan kerana rakyat sangat pun, tapi kerana pemimpin dia sendiri terpalit dengan kes rasuah, terpalit dengan kes mahkamah. Goyang babe nak masuk bicara ni, kalau sabit masuk dalam tau. Jadi itu pasal lah mereka gelabah nak kembali menjadi kerajaan. Siapa lagi contoh pemimpin Pertikaian Nasional yang sedang didakwa? Contohnya Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Wan Saiful Wanjan. Dia pun sedang berhadapan dengan pertuduhan mahkamah melibatkan jutaan ringgit juga. Kes Jana Wibawa. Detail dia anda pergi carilah. Kalau saya nak cerita detail ni sampai besok pun tak habis. Wan Saiful berhadapan dengan pertuduhan kes rasuah melibatkan lebih kurang 6.9 juta ke lebih kurang. Sekarang kita nampak kan, Wan Saiful selalu bersuara dalam parlimen, selalu bersuara dalam ceramah. Ini kerajaan perpaduan, tak ada nak ambil tahu hal rakyat. Ini kerajaan perpaduan begini, kerajaan perpaduan begitu. Dia sendiri terpalit dengan kes mahkamah. Dia tak berani nak sebut. Bila ditanya kepada dia, ini pendakwaan terpilih katanya. Kalau kau tak buat, tak perlulah takut. Bila ada perbicaraan, maksudnya kes itu ada asas. Mudah je. Jadi kalau lepas ini anda bertemu dengan Wan Saiful, dia berceramah, dia bercerita tentang rakyat, anda angkat kaki balik je lah. Ataupun anda bagi tu Wan Saiful, you shut up lah brother. You sendiri pun goyang sebenarnya kerana you ada kes mahkamah. Jadi bukanlah mereka ni jujur sangat nak berjuang kerana rakyat pun. Ini semua orang yang nak selamatkan diri sendiri je. Sebab tu dia terdesak sangat nak menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kemudian siapa lagi yang tengah berhadapan dengan pertuduhan kes mahkamah? Orangnya adalah Azmin Ali. Azmin Ali sedang berhadapan saman daripada Parti Keadilan Rakyat kerana mengkhianati Parti Keadilan Rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Parti Keadilan Rakyat memfailkan saman bon 10 juta terhadap Azmin Ali dan 10 lagi ahli parlimen. Keterdesakan Azmin Ali ni bertambah apabila Zuraida Kamarudin, balaci terkanan dia, kalah pula kes mahkamah. Boleh pula mahkamah putuskan Zuraida kena bayar 10 juta. Apa kau ingat Azmin Ali tak goyang ke bila dia tengok balaci kanan ni Zuraida dah kena bayar 10 juta? Walaupun dekat mulut dia kata kes itu belum selesai, masih lagi ada proses-proses terusnya. Tapi persoalannya di peringkat mahkamah yang pertama telah pun diputuskan bersalah dan Zuraida diminta bayar 10 juta. Apa makna daripada kes ini? Bila Zuraida diputuskan membayar 10 juta, ada 10 orang lagi yang melakukan kesalahan yang sama, waktu yang sama, tarikh yang sama dan pertuduhan yang sama. Jadi kalau seorang dah sangkut kena bayar 10 juta, apa kau fikir yang lain ni tak goyang ke? Mansur Osmannya, Rashid Hasnonnya, Azmin Alinya, Kamarudin Jaaffarnya, Saifuddin Abdullahnya, ada lagi 3-4 orang kan? Semua pengkhianat-pengkhianat ni dekat mana sekarang? Dia orang tengah berlonggok-longgok di dalam Perikatan Nasional tu tahu. Dia orang ni lah yang menambah keterdesakan Perikatan Nasional ini supaya cepat-cepat menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kerana dia orang ini terkait dengan kes-kes mahkamah, kes-kes yang melibatkan jutaan ringgit. Macam pengkhianat ni, kes-kes yang melibatkan dia kena bayar 10 juta sebab berkhianat. Kau ingat sikit-sikit ke? Sikit ke tu? Kalau katakanlah tidak melibatkan diri pemimpin daripada Pertikaian Nasional, dia melibatkan orang yang ada kaitan dengan pemimpin dari Pertikaian Nasional. Contoh macam kes anak kepada Setiausaha Agong Parti Bersatu, iaitu anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Muhammad Faizal didakwa dengan memalsukan dokumen berkaitan minyak masak. Siapa budak ni? Budak ni anak Hamzah. Hamzah ni Setiausaha Agong Bersatu lah. Bila anak kena dakwa, kau ingat bapak tak goyang ke? Bapak goyang bro, goyang. Kau ingat hati dia senang ke? Hati tak ada senang bro. Anak mah kena dakwa, memang tak ada senang punya. Kemudian siapa lagi pemimpin yang terkait dengan kes mahkamah, walaupun tidak secara langsung kepada diri dia, tapi orang lain yang didakwa terkait dengan dia? Antaranya adalah Tan
Tan Sri Anwar Musa. Pengarah Hydro Shop Sdn Bhd, Datuk Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak berhadapan dengan pertuduhan menawarkan 500,000 setahun selama 15 tahun faedah kepada Tan Sri Anwar Musa berhubung pengambil alihan konsesi Menara Kuala Lumpur. Mesti korang ada dengar kan, ini kes Menara KL ni lah. Terkait babe dengan nama Anwar Musa. Ketika itu Anwar Musa memegang Menteri Komunikasi dan Multimedia. Walaupun bukan Tan Sri Anwar Musa yang didakwa, tetapi namanya terkait dengan kes ini. Apa kau ingat Anwar Musa senang hati ke? Tak ada bro, dia goyang. Ingat dia tak goyang ke? Jadi sebab itulah kalau kita tengok agresifnya Anwar Musa juga menyerang kerajaan perpaduan adalah kerana dirinya juga ada kaitan dengan kes-kes mahkamah ini. Keterdesakan pemimpin-pemimpin ini diterjemah dengan